Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Puan Rosyaya. Okey, boleh dengar suara saya dengan jelas Ya, boleh. Puan Misli ada tak kat sini? Puan Misli ada tak dekat sini? Puan Misli mungkin dekat FB kot. Dekat YouTube. Okey. Okey, terima kasih Tuan Halim. Okey, tanpa melengahkan masa, okey, kita akan start majlis kita. Program ceramah kita pada petang ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi mengikuti program ceramah keselamatan kebakaran dan taklimat Kelab 3K kepada Tarikat Islam Mawid tahun 2021. Okey tuan-tuan, yang berbahagia Encik Muhammad Fauzi bin Abidin, Pengurus Bahagian Bangunan Insan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Yang berbahagia Tuan Muhammad bin Syahidan, Penolong Kanan Penguasa Bomba Jabatan Bomba Malaysia Kuala Lumpur. Yang berusaha Encik Effendi bin Yaakob, Timbalan Pengurus Bahagian Pembangunan Insan Mawid. Yang berusaha Encik Abdul Halim bin Sulaiman, Ketua Unit Prasekolah Bahagian Pembangunan Insan Mawid. Yang berusaha Encik Muhammad Amin bin Saharudin, Pegawai Penyelaras Prasekolah Bahagian Pembangunan Insan Mawid. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, terima kasih diucapkan kerana kesudian tuan-tuan untuk mengikuti program kita pada petang ini. Okey, bagi memulakan program kita pada hari ini, saya menjemput yang berbahagia Encik Muhammad Fauzi bin Abidin, Pengurus Bahagian Pembangunan Insan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, untuk menyampaikan ucap tamu. Silakan tuan. Terima kasih pengerusi majlis. Yang berbahagia Tuan Muhammad bin Syahidan, Tolong Kanan Penguasa Bomba. Yang berusaha Rosdi Fitri bin Roslan, Penguasa Bomba juga. Yang berusaha Encik Abdul Halim bin Sulaiman, Ketua Unit Prasekolah Bangunan Insan Mawid. Yang berusaha Encik Muhammad Amin bin Syahrudin, Pegawai Penyelaras Prasekolah. Khususnya guru-guru yang hadir pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari untuk makluman Tuan Pengerusi, pengurus saya Encik Muhammad Fauzi bin Abidin tidak hadir pada petang ini. So dia mewakili pada saya lah. So dia menyampaikan salam pada mana yang hadir pada petang ini. Alhamdulillah dapat kita berjumpa pada petang ini secara maya lah. Bersama dengan semua sekali guru tadika yang terlibat untuk program taklimat kita. Dan untuk maklumat ni, so di IKB ni kita memang dah selalu berprogram bersama bomba ni. Saya ingat di IKB dia ada brigade bomba. So memang selalu bomba, cuma kita di IKB kita bersama dengan bomba Balahan Tuah, tak silap saya, jalan Tuah. Dan selalu juga program-program yang untuk anggota fire drill ke sebuah program lah kita buat dengan bomba. So alhamdulillah kali ini kita dapat buat taklimat bersama guru-guru tadika kita dan kita faham untuk makluman tuan, tadika kita meliputi Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. So untuk hari ini kita jemput semua lah. So tadika kita lebih kurang kita ada dalam 7 ke 9 buah tadika. Banyak yang tadika kita ni, 9 termasuk KM Putrajaya dan Labuan, 9 tadika. Dan institusi kita ada 11 institusi yang masuk tadi lah. Kita ada Padang Baitumal, kita ada Pondok Moden, kita
kita ada Darul Kifayah, Malim Sunan ada kita ada Semawib, Semesta. So ada 11, Darul Saadah dan Darul Ilmi. Kita ada 11. Tadika ada 79, memang banyak tadika. Dan tadika kita ni pula ada banyak kategorinya tuan. Kategori macam mana kategori. Saya masuk kategori dari aspek keselamatan dan infrastruktur dia lah. Sebab kita untuk tuan, tadika ni sebelum ni di bawah Jawi tuan ni, bawah Jabatan Agama Persekutuan, dan awak perubahan di bawah Jawi, dan diserahkan kepada kita pada 2009, diserah pada Mawib 2009. So maknanya kita ambil 2009 tu dengan keadaan sebegitu, dengan jumlah yang banyak. So daripada 2009 tu kita cuba berusaha untuk menambah baik manik taraf segala segilah, dari segi di spek infra dia, dan termasuk juga di spek sumber manusia, spek guru-guru dia lah. Guru-guru dia, macam contoh guru dia sekarang kita tengah dalam proses untuk semua guru ni kita hantar untuk program diploma pendidikan wakaf kanak-kanak. Semua guru kita nanti insya-Allah satu masa nanti semua ada diploma pendidikan wakaf kanak-kanak. Dan tadika kita ni pula ada yang kita menumpang dengan di PKL, di bawah PPR di PKL, ada yang kita menumpang dengan blok polis punya baik-baik polis, dan ada juga dengan banyaklah, ada dengan ada yang kita bangun sendiri, buat sendiri. So mana yang kita buat sendiri itu komplek kita tu memang besar, proper, elok lah, sehingga tak banyak. Sehingga dalam ada 2-3 je Salim tak banyak. So yang lain tu kebanyakannya kondisi dia memang ada yang kurang memuaskan lah dari kondisi dia. So itu yang antara idea asal kita nak buat perjumpaan pada petang ini, taklimat petang ini, untuk langkah-langkah seterusnya lah. Seingat saya sebelum ni kita ada buat penerasan juga untuk kita nak gradingkan tadika kita ni dari aspek keselamatan dia. So yang tu pun kita sama dengan bomba juga Salim, kita nak gradekan dari aspek keselamatan itu. So tadika kita ni keseluruhannya pelajar dia lebih kurang dalam 5,400 lebih lah pelajar dia. 5 dan 6 tahun tu ramai tu. So satu-satu tadika tu ada yang minimum 3 kelas, ada yang 3 kelas, ada yang 5, ada yang 8 kelas. So ada yang pelajar satu tadika tu ada yang dalam 50, 60, ada yang beratus, ada yang 300-400 juga pelajar dia. Kalau contoh di tadika Sumayah di Danau Lumayan tu dalam 300 lebih ramai. So ikut kepada kapasiti lah. So ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sikit, ada yang banyak tadika kita. So saya ingat tuan mungkin boleh bayangkan pertama risiko kita dengan anak-anak kita ni lah, memang kita hari-hari pun kita suspend juga ni tuan hari ni kan. So alhamdulillah so far belum ada lagi kejadian tidak begini berlaku dah. Cuma ada jugalah sebelum, kalau saya boleh refresh balik dengan tuan yang kejadian yang berlaku di pondok di Keramat dulu. Pondok di Keramat tu yang pondok swasta lah, cuma Mawib ada bagi sumbangan sikit. So logo Mawib ada di situ sikit. So tempias kena di Mawib. So bila pondok sebut terbakar semua disebabkan khianat, so tempias daripada kita. So kita bila jadi macam tu adalah satu tamparan daripada kita lah untuk kita nak kena pastikan tadika-tadika kita ni mempunyai kemudahan ataupun kita meniti pada aspek keselamatan tadika kita ni yang memang banyaklah, dah 79 lebih buah tadika ni. Kita berharap dengan kerjasama ni dapat mengeratkan lagi hubungan kita antara Mawib dengan Jabatan Bomba lah, especially Jabatan Bomba Wilayah Persekutuan. Dan hubungan ni kita harap berkekalan, hubungan G2G ni berkekalan, sebab satu kita faham kekurangan kita tu, kita ada kekurangan kat kita tu. So andai kata ada teguran tu nanti dekat kita tu, orang kata apa, teguran secara berlapik dan berhemah lah maksud saya tu. Kalau saya ingat kalau JC swasta yang lain, saya ingat terus dapat surat saman juga macam-macam lah kot kan. So dengan kita ni, dengan hubungan yang baik ni, insyaAllah dapat teguran yang elok, yang baik, dan kita akan cuba penambah baikkan apa-apa teguran yang dibuat, dan insyaAllah semua orang kata apa, anak-anak kita di tadika ni dapat belajar dengan penuh orang kata apa, dengan keadaan suasana yang selamat lah, yang terbaik insyaAllah. Dan saya lagi sekali mengucapkan terima kasih atas kerjasama tuan daripada Jabatan Tuan Bomba, dan kerjasama juga daripada guru-guru kita pada petang ni, yang wakil-wakil guru tadika kita ni yang terlibat.
dan insya-Allah kita akan pastikan program-program sebegini, program yang baik ini dapat berjalan lagi selepas ini. Mungkin ada program kita terancang bersama dengan bomba lah insya-Allah, dan kita juga sedang merancang juga dengan Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk aspek-aspek penambahbaikan fizikal tu seperti mengecat semua itulah. Itu pun kita akan buat juga nanti insya-Allah. Cuma sekarang dengan keadaan PKP COVID-19 ni tak sesuai lagi. So kalau ikutkan kita dah jalan bulan 4 hari tu program dengan ATM. So dengan bomba ni kita tetap jalankan juga sebab ini adalah aspek keselamatan. Kita tekankanlah aspek keselamatan ni. So lagi sekali terima kasih Tuan atas kerjasama Tuan bersama Mawib pada kali ini, dan insya-Allah hubungan akan berjalan dengan lancar. So lagi sekali saya ucapkan terima kasih. Lagi ni ada perasmian ke Ustaz Alim? Ada perasmian ke? Tak ada Ustaz Alim ucapan daripada cikgu lah sebagai wakil. Wakil lah. So lagi sekali saya bagi pihak pengurus saya Encik Wak Fauzi terdapat hadir pada petang ni. Saya ingat benda yang sama juga daripada beliau untuk bomba lah. So lagi sekali sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Tuan Fendi, terima kasih banyak atas ucapan berikan. Okey, kami pun dari pihak bomba berharap agar hubungan ini akan mencari teman baik lagi daripada masa ke masa akan datang. Okey tuan-tuan dan puan-puan, okey ceramah kita pada petang ini akan bermula dalam masa terdekat lagi. So saya minta untuk ada participant kita yang membuka sound minta matikan sound dulu Ya Tuan, Tuan, saya sebenarnya ada bersorak lain pukul 3.30. So nanti dalam 3.30 nanti saya akan live lah Tuan Boleh tak ada masalah Tuan. Okey. Apa saya sementara ni saya join dululah. Syarat penutup bajet untuk tahun depan. Ya. Boleh tak ada masalah Tuan. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Tuan Muhammad bin Syahidan. Okey. Assalamualaikum. Tolong cetak dulu. Perkenalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, perempuan dengar tak suara saya? Jelas. Jelas Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya penolong kanan penguasa bomba Muhammad bin Syahidan. So pada petang ni kita akan berkongsikan berkenaan dengan keselamatan kebakaran lah. Dan saya akan juga sharekan sedikit kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan pengungsian bangunan sebelum kita pergi kepada taklimat 3K. Okay, tuan-tuan, sebelum kita teruskan lanjut, so saya nak kongsi sikit lah berkenaan dengan visi dan misi jabatan kita, Jabatan Bomba dan Malaysia kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu misi kita adalah menjadi sebuah organisasi kebombaan dan penyelamatan berprestasi tinggi. Misi kita adalah untuk memberi perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan yang profesional bagi menyelamatkan nyawa dan harta benda demi kesejahteraan rakyat. Ini adalah tugas-tugas Jabatan Bomba adalah kenaan dengan profession kita bagi menyelamatkan nyawa dan harta benda lah. So daripada situ kita aspek keselamatan bangunan tu perlu dipertingkatkan lah. Okay, sebelum saya meneruskan lanjut, saya nak kongsikan juga tentang bahaya kebakaran berdasarkan Akta 741, di mana tuan-tuan puan-puan boleh baca bawah seksyen 2 ni. Saya akan olah sedikit. Di bawah seksyen 2A itu adalah jika kita membuat perubahan bangunan sama ada di pejabat ataupun premis
kedai dan sebagainya. Jika ada pengubahan yang menyalahi undang-undang yang boleh menyebabkan pelepasan diri, sukar, itu adalah boleh didefinisikan sebagai bahaya kebakaran. Di mana kita ada buat oversight, tambah bilik, mungkin kita akan menghadkan jalan keluar dan sebagainya, itu adalah salah satu bahaya kebakaran lah. Yang kedua adalah kesesakan mana-mana tempat hiburan ataupun perhimpunan. Contohnya macam dewan dan sebagainya yang sepatutnya menempatkan 2 orang tapi kita melebihi kapasiti tersebut, itu adalah boleh menyebabkan bahaya kebakaran. Itu bahaya untuk kita melepaskan diri jika berlaku kebakaran dan sebagainya lah. Dan di bawah Seksyen 2C, apa-apa pengalihan dari ataupun tidak terdapat dalamnya kelengkapan menentang kebakaran ataupun pasangan keselamatan kebakaran yang ada undang-undang untuk diadakan. Maknanya kita dalam premis tu sepatutnya ada sprinkler, and then tiba-tiba kita ubah suai, kita alihkan sprinkler tersebut, itu boleh didefinisikan sebagai bahaya kebakaran lah. Okay, di bawah Seksyen 2D, jika kita ada buat di dalam atau di luar bangunan kelengkapan menentang kebakaran ataupun pasangan yang dipasang mengikut kehendak-kehendak mana-mana undang-undang, tujuan sebagaimana yang dikehendaki oleh Jabatan Bomba tidak berada dalam keadaan baik. So tuan-tuan dan puan-puan, sebolehnya kalau kita dalam bangunan, dalam premis ataupun tempat kita tinggal, kita semak ataupun cek peralatan perkasan keselamatan kebakaran sama ada berada dalam keadaan baik ataupun tidak. So jika tidak berada dalam keadaan baik, kita perlu laporan. Mana tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil inisiatif untuk laporkan kepada pihak yang berwajib lah, untuk memastikan sistem tersebut berada dalam keadaan baik. Jika sistem tidak berada dalam keadaan baik, itu amat sukar untuk kita buat pemadaman jika berlaku kebakaran lah. Dan di bawah Seksyen 2E, jalan keluar yang tidak mencukupi. Bermaksud di mana sepatutnya jalan keluar di premis tersebut ada 4, tapi and then kita telah blok 1, so tinggal 3. So itu boleh didefinisikan sebagai bahaya kebakaran lah, maknanya kita telah mengurangkan untuk jalan keluar tersebut lah. Dan di bawah Seksyen 2F, apa-apa perkara ataupun hal lain yang pada matanya boleh meningkatkan kemungkinan berlaku kebakaran ataupun bahaya kepada nyawa dan harta benda, ataupun juga mengganggu jabatan peringatan bomba dalam menjalankan tugas, tu boleh didefinisikan jugalah. So bahaya kebakaran ni sebenarnya bukan bahaya yang boleh menyebabkan berlakunya kebakaran, tapi bahaya yang boleh berlaku sekiranya perkara-perkara ini kita tak patuh dan sukar untuk kita menyelamatkan diri. So di bawah definisi ini sebenarnya kita boleh confirm pada pihak premis lah jika tidak mematuhi perkara tersebut. Okay, berdasarkan statistik dianggarkanlah setiap tahun banyak 120 hingga 150 manusia telah meninggal dunia disebabkan kebakaran di seluruh negara, dan dianggarkan 30 hingga 60 ribu kejadian kebakaran berlaku di seluruh negara lah. Maafkan saya je, ada ni ya. Kenapa ada contoh-contoh ni? Okey. Okey tuan-tuan, saya nak tanya sikit lah. Tuan-tuan boleh check, boleh on kan mic pun boleh. Soalan dia, adakah kita selamat daripada kebakaran? Ya ataupun tidak? Tidak. 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 Ya. Ya. Oh ya. Ya. Ya, selamat. Kita dengan berhati-hati lah. Ya, benda ni memang kita Tidak. kebanyakan tidak. Memang secara asasnya lah, memang sebenarnya kita tidak selamat sebab dari segi material penggunaan peralatan yang berada di sekeliling kita ni sebenarnya boleh menyebabkan berlakunya kebakaran, kecuali kita tinggal dalam besi
Sebab yang penting memang tak boleh dibakar lah kan. So dari segi penggunaan elektrikal, penggunaan gadget, material-material perabot kita, semua boleh menyebabkan kebakaran lah. Cuma kita kena ambil inisiatif, kita kena prihatin terhadap kediaman kita atau benda kita untuk sentiasa memastikan kita mematuhi standard-standard yang ditetapkan. Contohnya penggunaan peralatan elektrik, kita mematuhi penggunaan daya sirim, penggunaan gadget-gadget, kita hendaklah sentiasa awasilah daripada semasa mengecas dan sebagainya. Dan juga semasa kita memasak lah. Kebanyakan yang berlaku adalah punca daripada aktiviti memasak di dapur lah. So, benda tu kita kena sentiasa pantau dan sentiasa awasi lah. Okay, tuan-tuan perempuan mungkin pernah tengok kebakaran depan mata kan. So macam mana terjadi kebakaran. So macam cerita ni lah, horror movies lah kan. Kita tengok ayam tu tengah tengok ayam dipanggang kan. So daripada situ bila kita tengok kebakaran, kita mungkin dalam hati kita rasa sedih, kesian dan sebagainya. Kalau ada melibatkan mangsa mungkin kita rasa amat sedih lah kan sebab melibatkan mangsa. Tapi selepas kebakaran tu, adakah kita ambil iktibar daripada kejadian tersebut ataupun just kita balik tinggalkan macam tu dan lupa lah. So benda tu sebenarnya selalu terjadi. Kita hanya ingat semasa kita nampak saja. Selepas kita dah balik, kita pun dah lupa dan sebagainya. Tapi bab keselamatan kebakaran ni, penjagaan keselamatan kebakaran, kita kena sentiasa alert lah. Sentiasa pastikan keadaan kediaman kita, keadaan pejabat kita selamat lah. Saya kongsikan sebuah sikit berkenaan dengan kesan-kesan yang berlaku kebakaran sebagai iktibar kepada kita. Contohnya macam mana kita tengok kejadian kebakaran, mangsa tak dapat selamatkan diri. Ni bayi yang terbakar sebab bermain bunga api di dalam rumah. So benda ni kita kena pantau anak-anak kita daripada segi mancis, pemetik api. So benda-benda yang boleh menyebabkan punca api tu kita kena jauhkan, letakkan di tempat yang tinggi lah untuk agar anak-anak kita tak dapat capai. So, dari segi kondominium pun boleh terbakar dan sebagainya. Ini mangsa meninggal sebab tidur. Tengah tidur. Memang tak sedar lah menyebabkan asap yang tebal menyebabkan kita lemas. So itu adalah punca kematian utama lah. Ini pun sama. Okay, ni kita tengok asrama rentung. So, jika tengok menyebabkan masa tu, alhamdulillah lah kita dapat selamatkan nyawa kan. Tapi harta benda tu memang hangus lah. Okay, ni KL live lah. So bagaimana kita nak selamatkan diri kita jika berlaku kebakaran. Sekarang ni kita akan kongsikan, cuma saya akan buat secara shortnya. Yang penting, how to make your home fireproof, kita kena adakan family escape route ataupun pengungsian bangunan lah, pengungsian rumah. Jika berlaku kebakaran, kita kena maklumkan kepada ahli keluarga kita kat mana jalan keluar keselamatan, pintu mana kita kena gunakan. Alternatifnya apa? Tingkap jika melibatkan rumah yang satu pintu dan sebagainya kan. And then yang kedua adalah minimize risk. Maknanya kita kena asingkan bahan-bahan yang mudah terbakar, jauhkan daripada kanak-kanak, pemetik api, mancis sebagainya, letakkan tempat tinggi. Yang ketiga adalah kitchen. Jika terbakar, jangan gunakan air. Terutamanya jika kita masak menggunakan minyak lah. So kalau boleh kita gunakan blanket atau towel yang dibasahkan dan sebagainya lah. And then kita kena tutup gas lah. And then keep fire source away. Ini saya cakap tadi, mancis, pemetik api dan bahan mudah bakar tu jauhkan daripada kanak-kanak. Electrical appliance, penggunaan elektrik, microwave, oven yang menggunakan heat yang tinggi lah, pemanas air dan sebagainya. Kena sentiasa dalam bawah pemantauan kita. Gadget, cas telefon dan sebagainya tu, kita kena pantau, jangan cas malam, kita tidur. Banyak terjadi peralatan tersebut, terutamanya peralatan yang tidak ada sirim lah. Sekarang ni banyak gadget-gadget daripada luar negara kan, so yang untuk daripada jam, radio dan sebagainya. So, kita cas dan kemudian kita tidur. So itu banyak yang terjadi punca kebakaran lah. Dan alat pemadam api. So setiap rumah ada tak alat pemadam api?
Saya tanya dulu. Tak ada. Tak ada. 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 Tak ada, Banyak Cik. Tak ada. Ha. Takkan semua tak ada. Ada Encik. Okay, yang ada tu bagus. Tapi ada Tak tu ada. tahu tak cara nak tahu tak cara nak Ya, guna? tak besar. Dia sebenarnya kecil atau besar tu bergantung kepada keluasan bangunan lah. Bila kita sekurang-kurangnya kalau kita ada alat pemadam api, kita tahu nak gunakan. Kalau ada tak tahu nak gunakan pun tak guna juga kan. And then alat pemadam api sebenarnya dia setiap tahun kena servis lah. Kita kena tengok daripada segi penyimpanan dia, daripada servicing. So kita kena pantau juga. Kalau kita just ada simpan bertahun-tahun kita tak guna, tak servis. So bila berlaku kebakaran kita nak guna, kadang-kadang tu dia tak function lah. So make sure kena pastikan benda tu berada dalam keadaan baik lah. Okay, jika berlaku kebakaran, apa tindakan yang perlu kita buat in case of fire? So jika bilik kita dipenuhi asap, ada api. So langkah yang pertama adalah kita hendaklah merangkak. So jika asap tu tinggi, masih tinggi di atas ceiling, so kita boleh merangkak paras 2 kaki. Tapi jika asap tu dah hampir penuh, adalah 1 inci daripada lantai untuk kita merangkak keluar. And then kita kena call 999 untuk call bomba dan sebagainya. Selamatkan ahli keluarga kita, gunakan jalan keluar yang telah kita rancang tadi lah, plan family escape tadi tu, kat mana tempat kita perlu keluar, so kita boleh keluar lah, gunakan jalan keluar yang selamat lah. Jika baju ataupun pakaian kita terbakar, langkah-langkah yang kita buat adalah berhenti, jangan berlari. Kalau baju kita terbakar, kita berlari, api akan lebih marak. So kita kena berhenti, rebahkan badan dan kita rollkan kiri dan kanan agar api tersebut padam lah. And then jangan patah ataupun stop, berhenti nak ambilkan selamatkan barang-barang sebagainya. Jika api tu dah besar tu, larilah, nyawa kita lebih penting. And then bila dah keluar, jangan nak patah balik, nak masuk. So itu boleh merisikokan kita lah. And then jangan panik, jerit api agar mungkin jiran tetangga kita ataupun mana-mana yang berdekatan mendengar. Agar diorang pun dapat menyelamatkan diri lah jika api tersebut lebih besar. Dan buat pengiraan untuk ahli keluarga kita agar semua ada lah. And then stay calm and biarkan bomba buat kerja-kerja lah. And then saranan Jabatan Bomba Daerah Malaysia tu, kalau boleh kita kena adakan firefighter home protector kit, itu smoke detector dan juga alat pemadam api di rumah. Kalau boleh tu fire blanket lah sekali. Mana smoke detector ni memang amat penting lah, mana boleh mengejutkan kita ketika kita tengah tidur. Di mana jika dia detect asap, dia akan mengejutkan kita dengan bunyi alam dia lah untuk mengejutkan kita daripada tidur dan dapat menyelamatkan diri lah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh tu jangan ada simptom 3L, lupa, leka dan lalai. Utamanya kita masak, menggunakan peralatan elektrik dan sebagainya. So benda ni jangan kita lupa, jangan kita leka dan jangan kita lalai lah. So kita kena lengkapkan diri kita untuk menghadapi kebakaran ni dengan 3L juga. Lawan, lapor dan lari. Kalau tak boleh lawan, kita lari. Jangan kita tunggu juga, tu membahayakan nyawa kita lah. Okay, kita semua tahulah. Kita pun tuan-tuan perempuan pun dah dewasa kan. So bila tahu api adalah musuh kita. Kecil menjadi kawan, besar menjadi lawan. So bila dah besar tu, dia tak boleh lawan, lari selamatkan diri. Sebab kan tuan-tuan perempuan adalah barisan hadapan ketika berlaku kejadian. Maknanya jika kita ada ilmu, sedikit ilmu, kita tahu menggunakan alat pemadam api, kita tahu menggunakan hose dan sebagainya, kita mungkin boleh menyelamatkan harta benda kita lah. Okay, saya kongsikan sikit kepada tuan-tuan video. Nampak tak? Okay. Kita tengok jika sistem bangunan tidak berada dalam keadaan baik, dari segi penggunaan dia tidak berada dalam baik, asap api itu boleh merebak dengan pantas lah. So ini penting untuk kita maklumkan kepada pihak bomba sebagainya untuk sampai dengan segera agar dapat menyelamatkan kita lah.
Saya kongsikan sikit je lah video ni. Video ni panjang. Nanti lambat kita habis kan. So dari segi tengok dia punya risiko dia kebakaran tu amat tinggi tuan-tuan. So pastikanlah kita buat SPP yang baik kat rumah kita. Pastikan peralatan elektrik pada dalam keadaan baik dan sebagainya lah. Okay, saya tunjukkan pada tuan-tuan video fire bagaimana kebakaran tu bermula dan berapa tempoh masa yang diperlukan untuk rumah kita habis terbakar. Tuan-tuan tengok dalam masa 20 saat api hanya kecil saja. Terutamanya sekarang ni kita peralatan rumah kita, perabot rumah kita menggunakan sintetik. Sintetik ni sebenarnya amat mudah untuk dia punya tahap bakar dia tu untuk berlakunya kebakaran. Dalam masa 40 saat api sudah mula naik ke sofa. Jelas kan? Dalam masa 1 minit tengok dia dah mula mengebak dan mengeluarkan asap. Hampir 5 kaki. Tuan-tuan tengok perempuan bagaimana api ini berpindah tempat. Jika dalam masa 1 ke 3 minit ini kita tak sedar, kita tak dapat selamatkan diri, memang berisikolah untuk keselamatan nyawa kita. Tengok asap telah memenuhi paras siling lah. Okey, perempuan akan tengok lidah api terjadi pada kawasan asap tersebut. Ini yang akan menyebabkan pemerebakan api berpindah ke bahagian-bahagian lain. Asap tersebut berlaku pada suhu yang tinggi sebenarnya. Okey, tuan-tuan tengok. Dia dah merebak ke bahagian sebelah. Dan seterusnya akan terus berlaku kebakaran dan memusnahkan harta benda kita lah. So, tuan-tuan tengok dalam masa 3 minit je boleh menyebabkan satu ruang tamu hancur. So, untuk kebakaran ni kita kena ambil langkah yang cepat lah agar dapat menyelamatkan nyawa dan harta benda kita. Ini sama. Okey, perempuan, tuan-tuan dan perempuan, punca-punca kebakaran yang biasa terjadilah. Yang biasa berlaku adalah disebabkan yang pertama adalah arson ataupun khianat lah. Khianat di mana unsur-unsur khianat yang membakar premis tersebut menggunakan minyak dan sebagainya. Selain daripada itu adalah peralatan elektrik, merokok, kepanasan ataupun kebakaran spontan dan juga melibatkan oleh kanak-kanak yang bermain dengan lancip api, aktiviti pengilangan seperti kempalan dan pemotongan dan faktor semula jadi seperti petir, kilat dan selain daripada itu adalah tindak balas kimia serta kemalangan lah. Kemalangan sama ada kemalangan jalan air ataupun kemalangan di dapur yang boleh berlaku kebakaran. Okay, mengapa api ada peluang untuk merebak? Okay, bagi pihak bomba, api boleh merebak jika kita memaklumkan alamat yang tidak jelas. Sebabkan kita kita tak dapat untuk sampai ke lokasi yang tepat. Yang kedua adalah dari segi jarak yang jauh. Dan yang ketiga adalah kesesakan lalu lintas lah. Okay, bagi premis pula, api boleh merebak jika tiada tindakan awal oleh penghuni. So kita kena lengkapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan bagaimana untuk bertindak, bagaimana menggunakan peralatan pemadaman lah. Yang kedua adalah sistem kelengkapan pencegahan kebakaran bangunan tidak berada dalam keadaan baik. Dan yang ketiga adalah bangunan padat dengan bahan mudah terbakar. So benda-benda ni kita kena asingkan lah
simpan di tempat yang lebih selamat. Okay, strategi pencegahan kita adalah pastikan persekitaran yang baik, lakukan good housekeeping, penjagaan pergerasan elektrik dan merokok di tempat yang ditetapkan lah. Jika perlu merokok, gunakan bekas ataupun X-ray yang berat agar benda tu tidak terbalik, tidak dipindahkan dan sebagainya lah. Antara strategi pengawalan yang digunakan adalah sistem kebombaan dalam bangunan dan juga kemahiran kaki tangan ataupun penghuni, iaitu tuan-tuan dan perempuan sendirilah. Kena ada ilmu. Kita tentang perempuan semasa kecemasan, masa memang musuh kita. Kita hanya ada dua pilihan. Yang pertama adalah padam kebakaran tersebut. Jika tidak boleh padam, kita lari selamatkan diri kita. Tapi jika kita tak tahu nak memadam, better kita selamatkan diri kita dulu. Selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan rakan-rakan kita lah. Sebab jika kita gagal, boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Di antara sebab-sebab berlakunya kematian bukan disebabkan oleh mangsa terbakar, tapi kebanyakan adalah disebabkan oleh mangsa lemas oleh asap, haba yang tinggi dan juga masa yang tidak sempatlah untuk selamatkan diri dan juga keadaan kita yang panik. So bila kita panik, kita tak tahu kat mana nak keluar dan sebagainya. So kita kena cool down, kat mana jalan keluar yang perlu kita ambil. Kita tengok dari sini, kebanyakan kejadian adalah maut di telan asap. Ni mati akibat kekurangan oksigen disebabkan oleh asap lah. Kita tengok kalau mangsa dekat dalam gambar yang bawah ni tak terbakar pun, hanya jelaga asap sikit, tapi mangsa meninggal sebab lemas dengan asap. 3 maut dalam kebakaran. Kalau tentang perempuan tengok rumah dia masih kekal sebuah rumah, tak 100% total loss daripada segi jelaga asap dekat biliknya pun hanya sedikit saja, tapi mangsa lemas dengan asap dan meninggal dunia lah. Sebab tu pentingnya kita Jabatan Bomba dan Malaysia mengesyorkan setiap rumah adakan smoke detector dan alat pemadam api. Pada smoke detector akan dapat mengesan asap lah untuk kita menyelamatkan diri. Okay, tindakan yang perlu kita lakukan semasa kebakaran, pertama adalah jerit api-api, jerit kuat-kuat agar jiran-jiran, ahli keluarga kita dengar dan bangun dapat selamatkan diri. Dan kita jangan berlari, sebab jika berlari mungkin kita terjatuh dan sebagainya, boleh menyebabkan melengahkan untuk kita menyelamatkan diri lah. Jika asap tebal, merangkak dalam asap, dan kita hendaklah keluar dan kekal di luar, jangan masuk dalam bangunan. Jika ada bekalan gas, kita sedang memasak dan sebagainya, kalau sempat tutup, kita tutup bekalan gas tu. Jika menggunakan mesin, hentikan dan hubungi Jabatan Bomba. Keluar dengan segera. Jika boleh memadam kebakaran, kita padam kebakaran tersebut. Dan juga elakkan wap ataupun asap. Sebab wap dan asap yang terjadi, suhu dia adalah sangat tinggi. Dia boleh menyebabkan kita cedera lah. Jika ada mangsa, jika kita boleh selamatkan mangsa lah. Dan jika bangunan tersebut menggunakan ada sistem kebombaan dan sebagainya, ada break glass, aktifkan akan dapat memberi amaran kepada pegawai-pegawai yang lain lah. Okay, jika kita mendengar break glass, tuan-tuan kerja di bangunan high rise kan, so mesti ada sistem kebombaan dan sebagainya. So bila kita dengarnya loceng kecemasan, hentikan kerja kita semata. Dan jika ada melibatkan perkerasan dan keselamatan di kawasan kerja itu, pastikan dia selamat. Kita selamatkan diri, lari ke tangga. Sebab jika berlaku kecemasan, biasanya lift akan homing ke bawah. So cara yang selamat adalah kita pergi ke alat tangga untuk turun ke bawah dan berkumpul di tempat yang telah ditetapkan. Dan kita hendaklah bantu pelawat-pelawat lah. Sebab pelawat dia tak familiar dengan bangunan kita. So kita kena bantu dia, bawa tunjuk kat mana jalan keluar agar dia orang dapat selamatkan diri lah. Dan jika kita di apartmen dan sebagainya, kita kena jerit lah, maklumkan kepada penghuni-penghuni lain agar dapat selamatkan diri lah.
Klinik jika terperangkap dalam asap, macam saya cakap tadi, tenang, jangan panik, kawal pernafasan kita. Sebab kandungan oksigen dalam bilik ataupun tempat yang kita terperangkap tadi tu telah berkurangan. So kita kena kawal pernafasan kita, merangkak ke paras lantai, 2 kaki tadi jika masih ada ruang, dan rapat ke dinding. Gunakan tangan kanan ataupun tangan kiri sahaja, satu je. Jika kita guna tangan kiri lah kita rapatkan hingga kita jumpa pintu keluar. Jangan sekejap kiri, sekejap kanan. So jika itu mungkin kita akan patah balik tempat yang sama. Tapi kalau kita nampak pintu, okeylah, teruskan pergi ke pintu untuk selamatkan diri. Jika pintu tidak boleh, kita tak boleh keluar, mungkin asap dah tebal kat pintu, pergi ke tingkap. Jerit, melambai untuk maklumkan kepada orang ramai ataupun maklumkan kepada pegawai bomba yang kita berada di dalam bilik tersebut agar pegawai bomba dapat selamatkan tuan-tuan dan puan-puan lah. Okay, saya kongsikan sikit bagaimana terjadinya api. Mungkin semua dah tahu tapi kita just refresh balik. Bagaimana api terjadi adalah disebabkan oleh 3 unsur utama, iaitu bahan api, haba dan disokong oleh kehadiran oksigen. 3 unsur ni bercampur, so akan terjadilah api. Di mana haba pada suhu tertentu sehingga mencapai titik nyalaan. Contohnya macam kapas, kertas, titik nyalaan dia rendah. So macam kayu, tinggilah. Benda-benda tu adalah mudah untuk terbakar. Dan udara ataupun oksigen ni adalah membantu kebakaran tersebut lah. Dan bahan ni kertas, plastik dan sebagainya akan berubah tukar kepada wap dan terjadinya api lah. Sebagainya atau sebab berlakunya kebakaran pertama adalah faktor semula jadi, petir, kilat dan sebagainya, faktor kemalangan, kebakaran, kecuaian kita lah. Mungkin kemalangan kenderaan di dapur. Dan yang ketiga adalah faktor sengaja dibakar macam yang saya tadi lah, khianat, arson dan sebagainya lah. Okay, so kita teruskan kita punya kaedah pemadam kebakaran lah. Yang pertama adalah melaporkan bahan api, kita kurangkan ataupun pisahkan bahan api daripada tempat kebakaran lah. So yang ni biasanya terutamanya kebakaran hutan dan sebagainya, so kita akan buat fire break lah, kita jarakkan agar api tidak merebak ke bahagian sebelah lah. Yang kedua adalah melemaskan, iaitu kita kurangkan oksigen, kita offkan oksigen kepada api tersebut, so api tersebut dapat dipadam lah. Biasanya yang ni kebakaran yang melibatkan minyak dan sebagainya lah. So kaedah dia kita menggunakan foam ataupun buih lah. Yang ketiga adalah foaman yang biasa kita gunakan, iaitu menyejukkan lah. Kita menurunkan suhu ataupun mengurangkan kepanasan haba lah, menggunakan medium air. Sini kita akan, kalau kita tengok berlaku kebakaran and then ada bomba siram rumah sebelah tu, so kita nak sejukkan, coolingkan agar rumah sebelah tersebut tidak terbakar lah. Ni kesan kekurangan oksigen, di mana yang saya ceritakan tadi adalah kebanyakan kematian disebabkan oleh asap. Okay, bila menyebabkan api terlalu cepat boleh menyebabkan kandungan asap berlebihan daripada oksigen, dan oksigen kurang daripada 17% boleh menyebabkan gangguan pada pemikiran secara normal dan tidak waras lah. Dan menyebabkan masalah dalam pergerakan otot-otot kita. Bila oksigen dah kurang, efek kepada badan kita, efek kepada otak kita, fikiran boleh berpengaruh untuk menyukarkan usaha kita menyelamatkan diri lah. Jika kandungan oksigen terus berkurangan sehingga 10 hingga 12% boleh menyebabkan mangsa pengsan ataupun tidak sedarkan diri lah. So yang ni kita kena pantas, kita kena cepat untuk selamatkan diri keluar daripada ruang-ruang punya asap tersebut lah. Dan jika berlakukan hingga 4 hingga 6 minit boleh menyebabkan kematian otak dan kematian seluruh fungsi dalam badan kita lah. So ini adalah risiko yang amat tinggi jika semasa berlaku kebakaran lah. Okay, saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan tata cara pengusian rumah atau pembangunan.
apa perlu sebagai langkah ataupun perancangan awal. Yang ni yang kita kata tadi planning pengusahaan bangunan lah. Sebagai langkah ataupun perancangan awal apabila berlakunya kebakaran agar tidak panik, takut dan takut tidak bagi menyelamatkan diri. Yang kedua adalah disebabkan ramai tidak tahu bagaimana untuk tindak apabila berlakunya kebakaran. Ini yang saya cakapkan tadi itu merancang plan menyelamatkan diri tu. Pastikan rumah kita ada 2 jalan keluar. So, kita tinggal di apartmen, flat dan sebagainya. Biasanya ada 1 pintu kan. So mana pintu keluar yang kedua? So adalah tingkap yang boleh kita menyelamatkan diri lah ataupun menunggu pihak bomba naik melalui tingkap selamatkan kita lah. So kat situ kita kena pastikanlah ada 2 jalan keluar. Dan kena pasti plan dan kedudukan kita. So jika kita berada di dalam rumah, kita keluar ke arah mana yang kita perlu untuk selamatkan diri kita. Kat mana tangga untuk kita selamatkan diri lah. Bagi rumah bangunan bertingkat digalakkan agar tidak memasang jeruji ataupun memasang jeruji daripada jenis yang boleh dibuka daripada dalam lah. Maknanya jika berlaku kecemasan kita boleh buka jeruji dan keluar untuk selamatkan diri lah. Menunggukan bomba selamatkan kita. Tapi kalau jeruji tersebut jenis fix, memang kita tak dapat nak buka, kita akan terpangkat dalam rumah tersebut lah. Yang ketiga, keempat, kemaskini plan kecemasan rumah. So jika ada buat pengupasayan, kita ada tambah bilik dan sebagainya, contohnya di pejabat besar dan sebagainya, kita buat renovation. So kita kena update plan kecemasan agar kita dapat selamatkan diri jika berlaku kebakaran lah. Dan pastikan kunci, jika jeruji kita berkunci, pastikan jeruji tersebut mudah dicapai berdekatan dia untuk kita ambil, buka dan cari selamatkan diri lah. Ini antara rancangan plan penyelamatan diri lah. Kita tengok daripada plan ni, kita tengok pintu, kita boleh gunakan pintu, boleh gunakan tingkap untuk kita selamatkan diri lah. Melalui jalan keluar utama, laluan keluar yang lain, yang kedua lah. Okay, jalan keluar kecemasan dan halangan, pastikan setiap jalan keluar ataupun jalan keluar alternatif di tingkat yang itu tidak dihalang. Biasanya saya terjumpa lah dekat penyelesaian study car, task car, masa kita buat pemeriksaan. Pintu depan okey, tapi pintu yang ke belakang tu banyak kan ditutup, letak peti ais, letak dapur kat situ sebab katanya tak guna pun pintu tu, guna pintu depan saja. Tapi jika berlaku kecemasan, jika berlaku kebakaran di bahagian hadapan, so kat mana kita nak selamatkan diri? Kita kena selamatkan diri ke pintu belakang, tapi pintu belakang dihalang oleh peralatan-peralatan tersebut. So tuan-tuan dan puan mungkin boleh maklumkan kepada pengusaha-pengusaha tadika, tuan-tuan, agar pastikan jalan keluar hendaklah berada dalam keadaan selamat lah, tidak dihalang lah. Okay, jika ada tingkap yang berjeruji, hendaklah yang jenis mudah dibuka. Pastikan pintu yang dikunci boleh dibuka oleh pekerja atau petugas. Pastikan kita cuba buka. Kadang-kadang tu pintu tersebut berkunci bertahun-tahun tak pernah buka pun kan. Tiba berlaku kecemasan kita nak buka, jam lah apa kan. So pastikan benda tu boleh digunakan lah. Sekali-sekala tu kita cuba gunakan. Jika terdapat halangan, alihkan halangan tersebut dengan segera lah. Jangan biar halangan tersebut berada di situ. Sebab kita tak tahu kebakaran ni bila boleh terjadi. Okay, kita tentukan kat mana assembly point ataupun tempat untuk kita berkumpul. Maklumkan kepada kita punya jika ada pejabat, maklumkan kepada staf-staf kita kat mana jika berlaku kebakaran kita hendaklah berkumpul satu tempat agar kita dapat membuat pengiraan, membuat semakan. Semua berada sama adakah lagi staf ataupun pelajar yang masih terperangkap dalam premis lah. Okay, menutup pintu merupakan langkah yang bijak bagi mengelakkan kepantasan menyebabkan kebakaran. Haba api, asap dan gas beracun dapat dihalang daripada masuk dalam bilik semasa pemadaman dilakukan oleh penyelamat. Okay, bercerita tentang menutup pintu, saya nak buat full sikit. Adakah tuan-tuan dan puan-puan semasa tidur di rumah pintu ditutup? Saya buat full, minta tuan-tuan dan puan-puan jawab dalam 20 saat boleh? Tutup. Okay. Boleh jawab
Jawab dalam poll tu. Jawab dalam soalan tu tengok. Saya nak tengok berapa persen yang tutup ataupun kadang-kadang buka, kadang-kadang tutup ataupun tidak tutup langsung. Pintu bilik pintu bilik tidur. Oh, pintu bilik. Pintu bilik tidur. Tidak tutup pintu bilik tidur. Kalau pintu ingatkan pintu besar. Anak besar-besar. Pintu besar memang kena tutup. Pintu bilik tidur kita. Tak tutup. Pintu bilik tu nak tutup kan. Ada yang tak ada pintu tu. Yang tak ada pintu macam mana? Okey, saya start poll lah. So, okey, sebahagian tutup. Sebahagian lagi tidak tutup, ada yang kadang-kadang. Saya kongsikan sikit video berkenaan dengan bilik yang ditutup pintu dengan bilik yang tidak ditutup pintu semasa berlaku kebakaran. Harold, hey. Ben, nice to meet you. Harold, have a seat. Hi, nice to meet you guys. Okay. Hello. Ni kajian dia buat. Chris, how are you? Great. Bagaimana As you think about fire safety, what keeps you up at night? Yeah, I'm not too concerned. I probably don't think about a fire threat as much as I should because I do forget to turn things off often. Have you ever been through one? A fire? No. We told you that you'd be coming here today for discussion, but what we didn't tell you is that there is also a demonstration that we want to show you. Sound good? Right away. Welcome. My job is to lead a team of people that study how fire grows and spreads so we can keep you safe. Here at the Delaware County Emergency Services Training Center, we essentially turn this place into a laboratory. We've got several structures around here that we build to simulate where you live. And one of those structures is right here behind me. What I want you to do is I want to take you inside here and I want you to see how this looks like your home. And then once we get you outside, we're going to go ahead and recreate what would happen if there was a fire in this structure right here. Look pretty normal? Yeah, got some furnishings. You'll notice the difference down here as we walk down. This bedroom door will be closed and the one at the end of the hall will be open. And what I want you to do is pay attention to the comparison of the two of those and think about you and your family trying to survive this fire. All right, we just hit the button, we have ignition. Oh boy, there she goes. Oh man, that is scary. It's scary, right? It's really frightening. Look, we have smoke coming out over here already. Smoke's coming out. What a lot of people don't realize is that the furnishings that are in our homes today are made of synthetic materials. So they burn so much faster than your old natural cotton-filled furnishings used to be. The statistics that we've seen through our research is in about 40 years ago, you had about 17 minutes to get out of your house after the smoke alarm sounded. Now you have less than 3 minutes. Holy crap. See, this is the things that we were... Oh my God. Whoa. Can you feel that? How can you survive that? Seriously, that is insane. All right, go ahead, knock it down. All right, as you remember, closed door on the left, open door on the right. And you can see the dramatic difference between the two with the simple closed door. Impressive. We want people to be as prepared as possible and understand the importance and how little time you have and what that simple barrier can provide to you and your family should you have a fire. I want you guys to throw some hard hats on and some safety glasses and at least poke your heads in the windows, or you can even walk in the hallway if you want. Give me a word or phrase to describe what you just saw. Anxiety. Frightening. Terrifying. I really didn't expect anything like this. I'll ask you one last time. In the event of a fire, are you safer sleeping with the doors open or the doors closed? Without a doubt, the door closed. Definitely
Definitely with the doors closed, and from now on, the doors will be shut at night. Definitely closed. Closed. Definitely closed. Okey, perempuan, tuan-tuan perempuan, kita tengok tadi video tadi, bagaimana keadaan dalam rumah yang terbakar, keadaan bilik yang ditutup pintu dan bilik yang tidak ditutup pintu. Nampak kan dia punya kesan dia, walaupun bilik yang dibuka pintu tu jauh daripada punca kebakaran, tapi kesan asap dia hampir 80%, 90% dalam bilik tu telah ada jelaga ataupun kesan-kesan asap lah. Itu pentingnya, bolehnya semasa kita tidur, kita hendaklah menutup pintu agar dapat kita selukkan ataupun kita tak bagi kemewakan api itu dengan cepat lah. Okay, jika kita berada dalam bilik, macam mana kita nak tahu di luar tempat ruang kita tu terbakar ataupun sebagainya, kita hendaklah buka pintu dengan perlahan-lahan. Jika api tersebut besar, kita dapat menutup semula. Jika kita buka perlahan, api masih kecil, mungkin kita boleh buat pemadaman ataupun kita boleh selamatkan diri lah. So cara dia adalah kita gunakan belakang tapak tangan untuk merasa kepanasan pada pintu tersebut lah. Kita jangan terus buka. Mungkin bila kita buka, tangan kita memegang tombol tersebut panas, menyebabkan tangan kita cedera lah. Dan tutup pintu jika keadaan teruk, dan tutup lubang pada liang-liang pintu dengan cadar ataupun sebagainya yang dibasahkan. Jika tak dapat basahkan, kita just tutup je, agar asap tersebut tidak dapat masuk ruang bilik kita lah. Itu adalah kaedah-kaedah untuk kita sebelum kita keluar selamatkan diri lah jika berlaku kebakaran di ruang tamu kita. Okay, jika kita terperangkap, kita dah tutup pintu, tutup lubang, kita pergi kepada tingkap. Jika ada telefon, kita hubungi bomba, hubungi 999 dan kita tunggu tindakan daripada penyelamat untuk selamatkan kita. Dan juga kita berikan isyarat, kita boleh melambai di bahagian tingkap untuk memaklumkan kedudukan kita kat mana, agar bomba ataupun orang lain boleh selamatkan kita lah. Dan kalau boleh tu janganlah terjun kan, tunggu sehingga bantuan timbul lah. Okay, ni antara litar elektrik dan peralatan elektrik. Kita just make sure gunakan peralatan elektrik dengan berhati-hati. Jangan kita hendaklah selalu menyenggara, jangan biarkan terlalu panas lah. Dan juga jangan overload pada plug point tersebut lah. Jangan dia tarik banyak plug, so boleh menyebabkan berlaku short circuit dan sebagainya. Okay, lift. Jika kita tinggal di kondominium, di pejabat dan sebagainya, jika berlaku kebakaran, kita tak rekomenkan untuk kita gunakan lift untuk turun ke bawah. Sebab bila berlaku kebakaran, mungkin boleh menyebabkan elektrik terputus dan boleh menyebabkan kita terperangkap lah. Jadi bagaimana menggunakan alat warna api? Tuan-tuan perempuan tahu tak macam mana nak guna alat warna api? Saya share sikit dengan tuan-tuan. Kari udang tu. Kelly dan Kelly. Kari udang tu. Kelly dan Kelly sedang memasak. Dengan tiba-tiba berlaku kebakaran. Kelly dan Kelly sedang memasak. Apabila berlaku kebakaran tiba-tiba, apa tidak berlaku kebakaran? Tanyakan kebakaran boleh dipadamkan. Apabila berlaku kebakaran tiba-tiba, apa tidak berlaku? Tetapi tahukah kebakaran yang boleh dipadamkan? Apabila berlaku kebakaran tiba-tiba, apa tidak berlaku? Tetapi tahukah kebakaran yang boleh dipadamkan? Apabila berlaku kebakaran tiba-tiba, tetapi layangkan note, kemudian
Pastikan jarak selamat dari api. Sentiasa membelah kaki ke angin. Tentukan api. Betul-betul pastikan jarak selamat dari api. Jika api tidak dikawal, hubungi Jabatan Bomba di talian 99. Betul-betul pastikan jarak selamat dari api. Jika api tidak dikawal, hubungi Jabatan Bomba di talian 99. Betul-betul pastikan jarak. Okey, yang tadi adalah berkenaan dengan bagaimana kita nak menggunakan alat pemadam api lah. So dia ada 4 langkah yang kita menggunakan, iaitu menggunakan teknik PAS lah, PASS. Yang pertama adalah pull, cabut pin. Yang kedua, aimkan nozzle tersebut ke pangkat api. S adalah kita tekan squeeze-kan trail alat pemadam api tersebut. Dan keempat adalah layangkan nozzle kiri dan kanan puncak api untuk memadam kebakaran tersebut lah. Ini 4 teknik je. Memang mudah tapi kena gunakan teknik menggunakan alat pemadam api yang macam ni. Yang teknik yang betul adalah kita hendaklah berada pada arah angin. Jangan kita berada di arah lawan angin sebab asap dan api tersebut boleh datang kepada kita lah. Dan jika dalam bangunan kita hendaklah berdekatan dengan pintu. Bermaksud jika kita tidak boleh memadam kebakaran tersebut, kita hendaklah lari selamatkan diri. Mudah untuk kita selamatkan diri lah jika kita tahu pintu di belakang kita. Ini antara kelas-kelas api saya tak share kot. Sebab kita ada satu lagi untuk 3K. Dan maklum tadi alat pemadam api adalah penting sebagai langkah awal menangani kebakaran sebelum ianya besar dan merebak lah. Ingat, alat pemadam api amat penting agar anda dapat menggunakan api sebelum api membunuh anda. Okay, ini antara lokasi yang perlu kita letak alat pemadam api adalah mudah dilihat, mudah dicapai, tempat yang berisiko tinggi berlakunya kebakaran dan berdekatan dengan lalang keluar. Okay, pihak bomba kita ada program ataupun kita selalu wawarkan kepada masyarakat itu perlu adakan satu rapi di setiap kediaman. Yang bermaksud satu rapi ni adalah satu rumah, satu alat pemadam api dan satu alat penyiasan asap. Ini amat penting pada kita untuk bagi langkah untuk keselamatan, langkah untuk memberi penggunaan alat pemadam api, penggunaan alat penyiasan asap dapat memberikan fungsi ataupun menyelamatkan kita jika berlaku kebakaran lah. Dalam kecemasan seperti biasa, contoh nombor panel maklum kan 999 dan nombor umum. Tapi jika kita kalau boleh dapatkan nombor balai bomba yang berdekatan dengan tempat kediaman kita, simpan dalam phone kontak kita, senang untuk kita hubungi direct terus kepada balai yang berhantaran kita jika berlaku kecemasan lah. Saya ambil masa tuan-tuan sikit lagi ya untuk saya kongsikan berkenaan dengan 3K. Boleh. Boleh ya. Maaf lah dah pukul 4 lebih. Panjang sikit slide kita ni. Boleh. Okay, biasa yang kita sarankan untuk 3K ni ataupun kelab keselamatan kebakaran kanak-kanak ni, kita akan menetapkan beberapa objektif umum dan juga sasaran dia adalah kanak-kanak yang umur 5-6 tahun. Kita dalam kelab keselamatan kebakaran ni kita ada modul teori, modul praktikal dan modul lawatan lah. Mana kita bawa kanak-kanak tersebut ke balai untuk kita lihat bagaimana pegawai bomba melakukan kerja lah. Okay, pengenalan dia adalah kelab 3K ni adalah di bawah program kesedaran awam Jabatan Bomba dan Malaysia dan dibawa kalau untuk Kuala Lumpur ni di bawah Tuan Rosidi lah. Ini sebagai untuk kefahaman asas kepada kanak-kanak untuk keselamatan kebakaran dan pencegahan kebakaran lah. Edisi pertama ni buku yang kita terbitkan lah. Dia juga untuk menerapkan cara untuk mencegah adalah lebih baik di peringkat awal kanak-kanak. Okay, objektif umum kita adalah memberi pendedahan dan kesedaran kepada kanak-kanak dengan bahaya api, memberi pengetahuan cara selamatkan diri, memberi mereka sikap positif jika berlakunya kebakaran, bagaimana untuk mereka bertindak jika berlaku kebakaran lah. Dan objektif pembelajaran adalah untuk bagi kanak-kanak tersebut mengenal aktiviti kebombaan, mengenal teknik stop, drop and roll, iaitu berhenti, rebah dan guling dan merangkak,
Dan juga untuk mengenal huruf, angka, mewarna dan bentuk. Ini adalah berkenaan peralatan perbombaan. Ini pendaftaran kelab 3K, kita ada borang, kita akan sediakan. Nanti Tuan Rosli akan edarkan kepada pengurusan Mawid untuk edarkan borang tersebut kepada kelab 3K lah. Dan kumpulan sasaran kita adalah untuk kanak-kanak prasekolah umur di antara 5 hingga 6 tahun yang sudah boleh mengenal pasti fungsi baik dan buruknya api lah. Okay, di antara modul teori kita ada pecahkan kepada guru tadika sebagai pengajar. Tempat yang kita dapat ada di sama ada di tadika tu ataupun di balai-balai bomba. Dan peralatan yang biasa kita gunakan, kita akan bagikan buku kelab 3K dan alat tulis. Yang ni pihak bomba kita masih ada peruntukan, masih ada baki untuk buku kelab 3K untuk kita agihkan. InsyaAllah nanti lepas pendaftaran kita akan agihkan lah. Yang antara yang terdapat dalam buku 3K adalah untuk mengenal huruf dan gambar, angka dan gambar, mewarna lukisan, padankan, mana untuk kita kanak-kanak kenal, api baik, api jahat, stop, draw and roll, and then puzzle lah. Sini ada 2 buku yang kita akan agihkan, itu panduan guru dan juga buku aktiviti kelab 3K ni untuk kanak-kanak, dan panduan guru ni adalah untuk guru-guru lah. Ini modul praktikal kita ajar oleh bomba berkenaan dengan stop, draw and roll. Maknanya kita sama ada tuan-tuan perempuan boleh pilih lah nak buat di dewan ataupun kelas tuan-tuan perempuan, ataupun mungkin semasa kita buat lawatan ke balai-balai. Tapi sebab sekarang ni pandemik kan, kita masih PKP, kita masih tak boleh nak bergerak. So mungkin kita akan buat demonstrasi melalui video ataupun lain-lain alternatif agar kanak-kanak tahu macam mana nak buat stop, draw and roll lah. Ini yang biasa kita buat lah dekat bomba. Kita ada dia punya map dia, stop, draw and roll, untuk kita ajar kepada kanak-kanak. Okay, ni merangkak level WhatsApp. Kita akan beri pendedahan kepada kanak-kanak. Dia perlu kebakaran, adik-adik dia punya asap, bagaimana kita nak selamatkan diri lah. Dan kalau dekat, kalau insyaAllah kalau dah habis PKP, dah boleh buat lawatan, mungkin COVID-19 pun dah tak ada ke kan, boleh datang ke Jabatan Bomba Malaysia Kuala Lumpur ni buat lawatan. Kita ada rumah asap untuk kita train kanak-kanak untuk masuk dalam ruang yang punya asap, bagaimana kita nak selamatkan diri. Okay, untuk guru-guru kita akan bagi praktikal demonstrasi bagaimana cara untuk memadam menggunakan alat pemadam api lah. Para pengajar dia adalah untuk anggota bomba kita, tempat biasanya kita akan buat buka lah, boleh buat juga buat di sekolah ataupun di dalam bomba lah semasa lawatan. Peralatan yang biasa kita gunakan adalah petrol Indonesia, bekas stone ni kita akan sediakan, dan alat pemadam api ni biasanya pihak pengurusan sekolah lah akan sediakan. Mungkin boleh gunakan alat pemadam api yang dah expired dan sebagainya untuk kita buat latihan lah. Ini antara contoh-contoh latihan demonstrasi menggunakan alat pemadam api yang kita lakukan lah. Ini dari pusat pengajaran awam di Balai Hang Tuah. Okay, ini modul lawatan. Macam saya cakap tadi, modul lawatan ni kita boleh buat lawatan ke balai bomba. Kita tengok bagaimana pihak bomba lakukan tugas, kulit kawalan, yang untuk tengok peralatan tentera dan sebagainya. Mungkin kalau kesempatan kita boleh bawa kanak-kanak tu naik jentera bomba sekali. Ini antara modul lawatan yang kita buat lah, taklimat keselamatan.
Okay, di antara pembelajaran teori yang kita akan berikan adalah pembelajaran secara intelektual tentang api dan kegunaannya, mengetahui kemampuan pemahaman kanak-kanak tentang api. Kerana kita nak tengok feedback daripada kanak-kanak tu, adakah dia orang faham, adakah orang tahu apa itu api baik, api jahat dan sebagainya lah. Dan secara untuk ketika dan lawatan, kita akan membentuk kemahiran ke situasi kemasan. Bila trace, talk, drop and roll, macam mana dia orang nak padam jika berlaku kebakaran pada pakaian, bagaimana dia orang nak berangkap untuk selamatkan diri jika berada dalam asap, dan juga kita nak menanam sikap positif kanak-kanak terhadap keselamatan kebakaran lah. Okay, itu saja sebuah ringkas berkenaan dengan kelab 3K. So saya dimaklumkan minggu depan atau akan adakan kursus individu pula ya. Nah, ni ada hitam sering ada. Okey tuan-tuan dan puan-puan, rasanya sampai ini je yang saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan kepada saya ada melalui chat ataupun secara mic lah. Okey, dalam chat ada soalan. Saya nak tanya macam mana cara terbaik untuk padam kebakaran tong gas jika tak ada alat padam api. Kebakaran tong gas. Kebakaran tong gas tu kan ataupun api yang terhasil daripada saluran gas tersebut. Okay, biasanya kalau tong gas terbakar yang kita biasa gunakan, kita hanya menutup menggunakan kain basah dan sebagainya, tutup punca gas itu keluar. Bila kita dah tutup, and then kita cabutkan kepala gas tersebut. Contohnya macam kebakaran di dapur kan. So api yang ada tu kita just tutup dengan kain yang basah agar dapat melemaskan, dan bila api telah terpadam tu kita just cabut je kepala gas tu. So insyaAllah tak betul api tu tak terbakar lah kan. Tapi jika tong tu yang bocor, kita kena bawa tong tu, jika kita dapat padam, bawa tong tersebut ke kawasan yang terbuka agar gas tersebut tidak berkumpul dalam satu ruang lah. Jika kita biar gas yang bocor tu berada dalam satu ruang yang tertutup, itu memang sangat bahaya. Boleh jika dia terdapat spark dan sebagainya, boleh menyebabkan berlaku letupan lah. So ada apa-apa lagi soalan tak tuan-tuan dan puan-puan? Kaitan dengan zaman sekarang dah moden kan. So biasa kita tengok dalam Facebook dalam YouTube macam-macam lah. Maksudnya inovasi ataupun dia punya teknologi yang terbaru dalam bomba. So bomba Malaysia sendiri macam mana untuk persediaan untuk kecanggihan macam tu lah? Kecanggihan maksudnya daripada segi jentera, peralatan ataupun daripada segi teknikal kita. Boleh lah, so, maksudnya merangkumi semua lah dari segi jentera kita kan, segi macam ada sekarang nak padam tu tengok itu dia baling bola je kan, satu bola tu terus api tu boleh padam kan. Tak tahulah macam mana apa nama tu. Okey, itu biasanya yang macam bola dan sebagainya tu, itu adalah alternatif. Dia berfungsi sebenarnya hampir sama dengan alat pemadam api. Cuma dalam bomba ni kita tak menggunakan peralatan tersebut sebab dia ada limitasi dia. Mungkin ruang-ruang yang kecil dia boleh memadam, tapi ruang-ruang yang besar tu amat sukar. So biasanya jabatan bomba kita masih menggunakan air, medium air, buih dan sebagainya untuk memadam kebakaran lah. Dari segi biasanya kita hanya improvekan dari segi knowledge, bagaimana teknik pemadaman yang betul, ofensif, defensif, bagaimana jika berlaku kebakaran, itu yang kita titik beratkan. And then jika ada peralatan-peralatan terkini tu bergantung pada bajet juga kan. Cuma sekarang ni lain-lain tu rasanya tak ada lagi lah kan.
yang biasa cuma kita lengkapkan peluang kita dari segi bekalan air dengan mengadakan water tanker dan sebagainya lah. Kalau kita tengok yang banyak yang viral seperti bola api, and then ada macam cecair yang dapat memadamkan kebakaran tu. Cuma kita kena semak balik sama ada dia adakah ada mematuhi rekomen yang ditetapkan oleh pihak kuasa lah. Tapi daripada syarat perlombaan nak adakan tu sebagai alternatif tak ada masalah. Tapi alat pemadam api tu perlu ada. Sebab itu dah termaktub dalam kita punya kehendak lah. Okey, Cik Alim kan? Okey, terima kasih. Sama. Okay, tuan-tuan dan puan, ada apa-apa lagi soalan tak yang mungkin boleh saya bantulah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Permohonan kelab 3K tu yang sedia ada, kita tak perlu mohon dah kan? Okey. Okey ya. Okey, ada lagi soalan aku sambung. Okay. Sebab saya dah sekolah saya dah ada kelab 3K, jadi maknanya kita tak perlu mohon semula lah kan? Okey, sebenarnya untuk kelab 3K dia kena ada pembaharuan setiap tahun. Maknanya untuk katalah sekarang ni tahun 2021. Tahun 2022 awal tahun tu kena mohon untuk pembaharuan. Sebabnya kanak-kanak tu dah ada yang 6 tahun dah pergi ke 7 tahun dah pergi ke sekolah. So pengganti dia tu kena ada pula. Daripada situlah sebab tu kena adakan pembaharuan. Sebab dia ada dua. Satu baru, permohonan baru. Satu lagi adalah pembaharuan. Okey. Terima kasih Tuan. Okey, sama Puan Faridah. Kita ada apa-apa soalan lagi tak? Ataupun mungkin boleh kumpulkan soalan-soalan ni yang kita akan buat pada kursus-kursus akan datang Bila? InsyaAllah dalam bulan ni. Jadi malam kan insyaAllah kita akan adakan kursus lah pada hujung bulan ni. Okay. Jika tak ada apa-apa soalan, saya serahkan semula kepada Tuan Rosli untuk program pada petang ni lah. So jika ada apa-apa kekurangan ataupun kesilapan daripada saya tu, saya mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan. Yang baik tu datangnya daripada Allah dan buruk tu datang daripada saya sendirilah. So jika ada salah dan silap, saya mohon maaf. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi untuk sertai untuk mendengar taklimat ataupun perkongsian daripada saya pada petang ni. Saya ucapkan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Terima kasih Mawib dan pihak bomba. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Puan kerana sudi mengikuti program kami. So sebelum tu saya ingat kalau tak ada apa-apa, kami mohon maaf atas masalah teknikal yang kita hadapi sebentar tadi. So kita akan siarkan secara ulangan dalam FB Bomba Kuala Lumpur. So bagi siapa-siapa yang ingin merujuk info berkenaan dengan ceramah kita sebentar tadi, so tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk ke dalam kalau tak ada apa-apa, kita akhiri majlis program kita dengan tasbih kifarah dan surat al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Ustaz Halim, Mawib, Tuan.